Keputusan mahkamah ke atas sekumpulan pelajar yang terbabit dalam kes buli yang terjadi kepada almarhum anak anda Zulfarhan Osman Zulkarnain baru-baru ini dialu-alukan walaupun ianya tidak dapat mengganti dan menebus kehilangan yang terjadi kepada keluarga almarhum, tetapi pelajaran daripadanya perlu diketengahkan. Kita sebagai warga pendidik perlu bersikap tegas untuk menolak buli dalam apa bentuk sekalipun, dan buli bukan merupakan nostalgia kenangan alam persekolahan kita. Mungkin agak pelik bunyinya, tetapi hal ini perlu untuk ditegaskan kerana di usia-usia kita, pada usia 40-an macam saya ni nak masuk 50-an, apabila kita berjumpa dengan kawan-kawan sepersekolahan, di antara kenangan manis yang mungkin kita bualkan itu terselit di celahnya hal-hal yang berkaitan dengan buli. Sama ada kita pernah membuli seseorang, ataupun kita adalah mangsa buli, ataupun kita merupakan saksi kepada kejadian buli. Perlu kita tegaskan bahawa buli adalah merupakan sesuatu yang salah. Ia tidak harus difahami sebagai perkara biasa, hengki-pengki kehidupan di asrama yang telah menjadikan kita ini mandiri, lebih baik dan akhirnya jadi manusia macam kita sekarang. Ini adalah merupakan kecelaruan pemikiran dalam melakukan refleksi ke atas pengalaman kita semasa di sekolah. Justru kita mesti membunuh nostalgia mengenang buli ini, menolaknya 100%, walaupun mungkin kita dianggap berlebih-lebihan oleh mangsa buli sendiri yang menormalkan kejadian tersebut. Sekiranya kita tidak melakukan perkara ini, ketegasan yang kita harapkan daripada generasi ibu bapa untuk mendidik anak-anak bagi memberhentikan buli ini di sekolah sukar untuk berlaku. Dan lanjutan daripada apa yang saya sebutkan tadi, daripada aspek keduanya pula adalah peranan ibu bapa. Sebagai ibu bapa, kita mempunyai tanggungjawab untuk mendidik dan memberi peringatan kepada anak-anak kita supaya tidak menjadi seorang pembuli, tidak terlibat di dalam sebarang kejadian buli, dan harus melakukan sesuatu jika mengetahui ada terjadinya kes buli yang tertentu. Kita terpaksa terima bahawa anak-anak kita mungkin belum cukup pandai untuk membezakan manakah di antara kejadian-kejadian yang berlaku di sekolah itu merupakan buli ataupun tidak buli. Justru mereka perlu menerima tunjuk ajar dalam hal ini. Saya berikan contoh. Misalnya, ada anak kami yang pernah semasa bersekolah berdepan dengan masalah apabila ada kawannya yang suka mencari kesalahan beliau, bergosip, memburuk-burukkan beliau dan cuba mengajak ataupun menghasut orang lain agar tidak mendekati beliau. Dan apabila anak kami pulang ke rumah dalam keadaan sedih, berduka cita atas apa yang berlaku, kami memainkan peranan sebagai ibu bapa untuk menenangkan beliau, memberikan sokongan, dan pada masa yang sama juga kami ingatkan kepada anak kami bahawa sekiranya apa yang beliau ceritakan itu benar, kami menyokong beliau, tetapi kami belum mendengar cerita daripada sebelah pihak yang lain. Sebagai ibu bapa dan saya sendiri sebagai seorang pendidik, perlu ada dalam fikiran kita, walaupun kita sayang dengan anak kita, tetapi sayang kita itu tidak boleh membuta tuli. Kita tidak mahu kita berlaku zalim ke atas orang lain kerana mungkin apa yang berlaku itu berbeza daripada apa yang diceritakan kepada kita. Tapi kita harus meraihkan terlebih dahulu kesedihan yang terjadi kepada anak kita. Kami juga cuba untuk memberikan pelan tindakan kepada anak kami. Kami jelaskan kepada beliau bahawa hal ini
Sekali-sekala mungkin orang kata gurauan lah di antara kawan-kawan. Tetapi apabila dia konsisten dan menjejaskan kualiti kehidupan, maka guru perlu dilibatkan, kaunselor sekolah perlu dilibatkan. Maka hal ini perlu dimaklumkan kepada pihak sekolah agar pihak sekolah membantu, memberikan nasihat ataupun menjadi orang tengah menyelesaikan kes ini. Dan kami pula sebagai ibu bapa, maksudnya saya beritahu kepada anak, maklumkan kepada pihak guru bahawa kami sebagai ibu bapa maklum tentang hal ini dan kami bersedia untuk bekerjasama. Kami tidak ada bersifat judgemental terhadap anak kami adalah mangsa, budak tu jahat, tak ada. Maknanya kita di peringkat ini terlebih dahulu, anak kita adalah anak kita belaka dan kita nak semua budak ni baik-baik belaka. Tetapi keadaan tersebut berlarutan daripada semasa ke semasa. Ada masanya pemahaman saya terhadap apa yang anak kami sendiri ceritakan, dan Alhamdulillah kerana dia masih bercerita kepada kami kan, jadi kami tahu apa yang berlaku, adalah genuinely datang salahnya itu daripada kawan beliau. Tapi ada juga di antara masalah yang timbul itu kelihatannya datang daripada beliau sendiri yang seperti mengundang untuk masalah itu berlarutan. Jadi kami sentiasa ingatkan dan cuba untuk matangkan anak ini agar tidak terbabit dalam hal-hal seperti ini. Long story cut short, apa yang terjadi adalah menduka citakan kerana di hujung perjalanan cerita ini, anak kami yang mengatakan bahawa beliau berada dalam keadaan yang tertekan dengan apa yang dilakukan oleh pelajar yang satu lagi ini tadi, telah mengambil tindakan untuk membuat hantaran di media sosial, memburuk-burukkan pelajar berkenaan, mendedahkan tentang siapakah beliau sebenarnya dan seterusnya, menjadikan hantaran itu tersebar dan menimbulkan kekecohan di sekolah. Anak kami telah pulang ke rumah dan menceritakan kepada kami dengan bangganya yang beliau telah berjaya untuk bangkit bersuara, mempertahankan dirinya. Tetapi apabila kami mendengar apa yang dilakukan, kami amat berduka cita dan mengatakan bahawa kamu telah melanggar nasihat yang telah kami berikan. Hari ini kamu telah menukar daripada diri kamu seorang mangsa buli kepada seorang pembuli. Kerana apa yang kamu lakukan itu adalah merupakan buli cyber. Dan dengan tersebarnya hal tersebut, ia telah menjadi bahan bukti terhadap kamu sebagai orang yang bersalah. Dan kes ini boleh menjadi kes polis dan implikasinya boleh jadi macam-macam. Ya, kita tak tahu di hujungnya nanti apabila campur tangan orang lain berlaku, quote-unquote junior netizens ni terbabit sama, apakah implikasi akhirnya kepada pelajar tadi. Cerita ini telah berubah daripada kamu sebagai mangsa berubah menjadi pemangsa. Dan kami tegaskan kepada anak kami, seperti mana nasihat-nasihat yang saya ulang daripada semasa ke semasa, bahawa jika ada di kalangan anak kami yang terlibat dengan kes buli, kami tidak akan berpihak dengan anak kami, dan pihak sekolah, pihak polis ataupun mahkamah perlu melakukan apa yang perlu mereka lakukan untuk hal tersebut. Justru ekoran daripada kejadian tersebut, saya mengambil tindakan untuk berhubung dengan pihak sekolah, dengan ibu bapa pelajar yang telah menjadi mangsa, ya, walaupun asalnya beliau adalah pemangsa, kepada perbuatan anak kami, memohon maaf dan sedia bekerjasama untuk apa jua bentuk perubahan yang ataupun sedia bekerjasama untuk tindakan lanjutan sekiranya ada. Dan saya berhentikan cerita itu setakat itu sahaja. Walaupun kes itu menduka citakan, kami cuba untuk menjadikan ia sebagai satu pelajaran dan pengalaman yang berharga untuk diteladani oleh anak-anak kami sendiri dan juga kepada anda dalam membimbing anak-anak agar tidak menjadi pembuli. Dan sudah tentu apa yang kita cadangkan ini sukar untuk berlaku kalau ibu bapa sendiri adalah kaki buli dan bermentaliti pembuli. Juga jauhkanlah anak daripada sekolah yang diuji dengan masalah mempunyai guru-guru bermentaliti pembuli. Jangan sayangkan prestij sekolah, prospek beasiswa dan lain-lain sebagai alasan untuk kita suruh anak kita lebih cekal sekiranya kejadian buli itu membabitkan sampai ke tahap
guru sendiri yang membuli pelajar. Semoga kejadian yang menimpa almarhum anak anda Zulfarhan Osman Zulkarnain ini kita ambil iktibar yang besar daripadanya. Masyarakat memberhentikan perbuatan menormalisasikan buli dan bermentaliti pembuli, termasuklah juga memberhentikan perbuatan buli cyber dengan apa yang kita sedia maklum, krisis yang sedang melanda netizen ya, di dalam masyarakat di negara Malaysia pada masa ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.